أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم حازل النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirrahman. Alhamdulillahirrahim. Laila de la Rosa, Nuriati Yusuf, Zuraizi Suhaimi, Rusmerah, Kas Mahmad, Kobi Hamid, Alhamdulillah, Nur Hayati Mak Sa'ad, Zainun Bis, Hijrah Biiznillah, Syahrani, alias Amar, Munirah, Madhir, Roziah Roha, Mat Kedah, Wong Jowo, Alhamdulillah, Syam Emno, Wanda Su, Saiful Anwar, Nur Hayati Yusuf, Ruaizah, Ayub, Rohanaman, Aisyah, Pak Tihyun 11, Miji Nakata, Mun Maismah, Shanshu Bahsian, Shanshu Baishi, Zaitun Zain, Asmah Saim, Kas Mahmad, Shazwina Sabariah, Zuraidah Esa, Azni Abdullah, tak boleh baca dah, ramai. SKN, Wong Jowo, Ali Subuh, sedap. Tun SM Ciani, Intan Syawal, Asma Usman, Maismu, tak sempat nak baca. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Rahman, Alhamdulillah ya Rahim. Geng tamak pahala, tak nak popular. Kalau popular bawa manusia pada agama, terima kasih kerana bersama saya dalam rancangan Motivasi Pagi pada pagi ini yang ditaja oleh seorang sahabat bernama orang Kelang, iaitu Maslinda binti Muhammad Saleh. Terima kasih pada Maslinda binti Muhammad Saleh kerana menaja rancangan Motivasi Pagi. Ini collection dari family dan kawan-kawan. Terima kasih. Dan sama-sama kita doakan juga pada pagi ini iaitu Adila Buyung, breast cancer stage 2, dah operation 2 bulan lalu. Dia pun minum Jusifu. Lepas tu Noraidah binti Sulaiman, breast cancer dan dalam proses penyembuhan C19. Oksigen masih tak cantik. Dah masuk 3 minggu. Kita doakan kepada Noraidah binti Sulaiman dan juga Adilah Buyung supaya Allah sembuhkan penyakit kansernya, BC dia, breast cancer. Tolong doakan juga sahabat-sahabat semua. Ayah saya baru je lepas operation 26 hari bulan 8 hari itu. Operation tulang belakang lebih kurang 8 jam. Mulanya sekejap tapi dia jadi lama pula, 8 jam tulang belakang dia. Alhamdulillah besok tu dia sedar. Dan semalam pukul 12 lebih macam tu buat swab test. Doktor sahkan dia positif pula. Positif COVID-19. Dah sedar dan nak sihat, kena pula kuman jangkitan coronavirus COVID-19 ni. Doakan juga sahabat-sahabat yang lain yang kena kanser, yang kena apa semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan penyakit mereka semua. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ketika kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan kita juga.
Sebab tu jangan lupa doakan orang lain juga. Alright. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Terima kasih Madam Ann. Tolong like Madam Ann, gang. Tolong like Madam Ann. Tolong like kalau tuan-tuan nak counselling, nak dengar motivasi apa semua, boleh like. Dan Madam M ada buat live setiap hari. Saya lupa dah. Nanti boleh check dengan Madam M. Okey, Rima Ahmad. Rohana Man. Masya Allah. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Jom gang. Kita buat checklist 4S. S yang pertama, syukur. Alhamdulillah. Kalau cantik, siapa yang boleh sujud syukur, buat sujud syukur. Muhammad Ismail, siapa nak rendang maman tersedap dalam Malaysia ni pernah saya rasa? Tak lain dan tak bukan, tolong like Muhammad Ismail. Siapa nak beli gold, boleh beli RSS Gold. RSS Gold Sapura, boleh like. InsyaAllah. Okey, Amdan Ahmad. Alhamdulillah, berapa hari dah Amdan Ahmad sponsor Motivasi Pagi. Cuma hari ni disponsor oleh siapa tadi? Kita tengok. Kita disponsor oleh Miss Lina. Miss Lina binti Muhammad Saleh, sponsor. Ataupun Kak Liza, tuan-tuan. Miss Lina pula. Miss Liza binti Muhammad Saleh yang sponsor rancangan Motivasi Pagi kita pagi ini. Dan kemudiannya, tuan-tuan dan perempuan, kita doakan Adila Buyung dan juga Nuraidah sembuh daripada penyakit kanser mereka, iaitu breast cancer, BC. Dan doakan juga ayah saya yang 26 hari bulan hari itu, tulang belakang dia kena operation untuk betulkan tulang belakang dia. Dan dia dah sedar pada 27 hari bulan. 26 tu sedar, 27 ni sedar. Cuma semalam, tengah malam semalam pula, doktor cek ada jangkitan COVID-19. Kita doakanlah supaya ayah saya, Haji Abdul Malik bin Isa, Allah angkat kesakitan dia, Allah sembuhkan dia. Kita doakan juga Adila Buyung dan Nuraidah binti Sulaiman, Allah sembuhkan penyakit mereka. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita teruskan lagi perbincangan kita tentang hijrah diri. Hijrah diri. Saya ulang balik bagi mereka yang baru-baru bersama Motivasi Pagi. Jangan lupa formula 4S. Every morning when you wake up, kena ingat satu perkara. Satu perkara iaitu 4S. S yang pertama, syukur, Alhamdulillah. S yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan lupa solat subuh berjemaah. Lambat balik macam mana pun, lambat bangun macam mana pun, kejutlah isteri kejap apa, jom kita solat subuh. Bang, dah pukul 10.30 ni. Tak apa, solat subuh jemaah sama-sama. Allah Tuhan Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kadang-kadang kita penat sangat. Penat gila. Penat sangat. Nak macam mana? Dah penat sangat. Terjaga pula. Mungkin malam tadi drive. Mungkin malam tadi jaga orang sakit. Mungkin malam tadi terlena. Bukan kita saja je. Malam tengok bola, pagi tak boleh bangun subuh. Lain. Kejut. Bini pun penat sangat. Kejut. Walaupun pukul 10. Hari ni kita kejut. Solat subuh berjemaah dengan niat qada pukul 10 pagi. Besok Allah akan awalkan. Minta ampun. Nangis-nangis pada Allah Ta'ala. Minta ampun. Allah akan awalkan. Allah awal. Dan insyaAllah. Kalau kita dah rapat dengan Allah, tanpa alam pun Allah kejut. Allah akan kejut kita untuk solat subuh awal. Lama-lama Allah bisa, tegal biasa. Nak bentuk sesuatu yang baru dalam keluarga memang sukar. Tetapi teruskan. Dia tidak mustahil. Teruskan. InsyaAllah.
anda akan dapat kalau anda sentiasa berdoa dan berusaha. Allah tidak ubah nasib satu kaum, perangai satu kaum, sikap satu kaum, melainkan kaum tersebut. Diri kita sendiri kena berubah. Okey, terus lagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita bincang lagi satu hijrah. Lepas tu, selepas S yang pertama, syukur. Alhamdulillah, Allah akan tambah nikmat. Kita masih hidup lagi. Nikmat apa kita dapat? Ketenangan dan kemudahan. Yang kedua, tuan-tuan dan perempuan, solat subuh berjemaah. Dapat pahala umpama mendirikan ibadah sepanjang malam. S yang ketiga, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa ni? Iaitu sedekah subuh. Sedekah subuh, sedekah je. Transfer duit kat akaun mak, transfer duit kat akaun ayah, transfer duit dekat akaun adik-adik. Senyap je. Siapa yang senyap sedekah ni, dia dapat pahala apa? Dia dapat pahala. Dia dapat layanan VVIP di Arash Allah. Di Mahsyar nanti. Okey, sebelum masuk syurga. Okey, yang keempat tuan-tuan dan puan-puan, iaitu selawat kat atas Nabi. Jom selawat. Sementara tunggu jam 7. Kita live sebenarnya jam 7. Hari ni semalam dengan hari ni sebenarnya saya terlupa. Saya ingat semalam hari apa? Rupa-rupa semalam hari Sabtu. Sabtu kita mula jam 7. 8 hari ni hari Ahad. Kita patutnya mula jam 7. Tapi saya lupa. Saya ni dah lupa dah. Tapi tak apalah. Kita panjangkan sikit. Sebab hari ni Mas Lina binti Muhammad Saleh, sponsor rancangan motivasi pagi, hasil kutipan dia dan keluarga dia dan juga kawan-kawan dia. Okay gang, let's go. Gini, dah habis 4S. Kita selawat jap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa yang berselawat ke atas aku, selawat ke atas aku, pagi 10 kali, petang 10 kali, nescaya dia mendapat syafaat aku di akhirat nanti. Itu adalah hadis yang diriwayatkan Tirmizi, Tabrani. Tuan-tuan ada macam, Ustaz, ni sahih ke tak sahih? So, jawapan dia, dalam Muslim dan Bukhari tidak sahih, mengikut Imam Muslim Bukhari. Tapi mengikut Tabrani, ia adalah sahih. Jangan kata satu hadis ni sahih atau tidak. Mengikut imam-imam tertentu, dia sahih. Mengikut imam, dia tidak sahih. Mengikut Muslim dan Bukhari. Kena belajar ilmu hadis. Tapi tak apalah. Kita sama-sama belajar. Tak ada siapa yang pandai. Dan kemudiannya tuan-tuan dan perempuan, maksud saya minimum selawat. Okey, dah pukul 7 dah. So, kita dah bincang tentang hijrah. Dah sebulan lebih kita dah start Muharram, kita dah bincang tentang hijrah. Hijrah terbahagi kepada 4. Hijrah pertama, hijrah sirah. Datuk Seri Syam, I love you. Ni orang yang patut jadi menteri lah, Datuk Seri Syam ni. Tolong like Datuk Seri Syam, tuan-tuan. Siapa yang ada terputus bekalan makanan, ada perlukan bantuan, boleh minta tolong. Datuk Seri Syam, dia adalah presiden, penaung dan juga penasihat untuk Perkom, Persatuan Kebajikan dan Usahawan Orang-orang Cacat Penglihatan di Malaysia, tuan-tuan. Itu dia, Alhamdulillah. Tolong like Datuk Seri Haji Syam. Like je, jangan bubur love. Like je, love jangan. Sebab dia handsome, bahaya tuan-tuan. Dia dalam grup saya ni ramai handsome. Pertama, Indra Putra Mahyudin. Indra Putra. Nombor 2, sebab misai dia tu menggelikan. Yang nombor 2, tuan-tuan dan puan, sebab apa saya kata dia handsome, Indra? Kau jangan salah faham. Indra ni kalau dia cukur misai, nampak band. Nampak macam, kan dia pelawak band tu kan? Yang nombor 2, kalau dia tak cukup, kalau dia tak cukup misai, ada kumis-kumis sikit tu, orang nampak dia macam Hazama. Tapi dia lebih handsome dari keduanya. Okey, yang kedua tuan-tuan, ni Zul Majdi Omar. Itu korang jangan
love. Like boleh, love don't. Okay, nombor 3 tuan-tuan, Dr. Datuk Zul, Datuk Seri tadi, Datuk Seri Syam. Yang keempat handsome, tak lain dan tak bukan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Ada seorang lagi. Nanti biarlah saya rahsiakan. Dia bawa pakai RT biru baru. Tak apa. Okey, terus lagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ingat, hijrah ada 4. Hijrah yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, Faizal begini insya-Allah. Kita doa gym buka cepat. Tu saya punya, ini handsome juga, tapi dia lebih pada The Rock. Okey. Okey, tuan-tuan. Jihan pun ada pagi ni, alhamdulillah. Kak T apa khabar, sihat semua? Apa khabar orang Masjid Ibn Abbas, Hindu Masjid Ibn Abbas, Azan Sharif, Leila, Ella. Alright. Let's go, gang. Hijrah terbagi pada 4. Hijrah yang pertama, hijrah apa, gang? Hijrah sirah. Tulis hijrah sirah. Yang baru-baru masuk ni, hijrah sirah. Pok Jit. Astaghfirullahaladzim. Hati tak handsome. Ducati tak handsome. Alright. S yang pertama, hijrah yang pertama adalah hijrah sirah. Hijrah sirah terbahagi kepada 2. Hijrah yang pertama ke Habsyah. Hijrah kedua ke Madinah. Hijrah yang kedua adalah hijrah daripada jahat kepada baik, daripada baik kepada lebih baik. Hijrah yang ketiga adalah hijrah daripada mana? Hijrah daripada baik kepada jahat. Ini yang kita takut ni. Baik, dia baik, daripada jahat. Dalam baik, dia curi duit orang. Dalam baik, dia ambil rasuah. Dalam baik, dia menipu orang. Dalam baik, dalam baik dia tu, dia jahat. Dia jadi jahat. Ya'udzubillah min zalik. Masa sekolah rendah, juara azan. Sekolah menengah, Johan Musabakah. Masuk kampus, alhamdulillah, pemimpin usrah. Lepas tu, masuk politik, jahanam. So, nombor 5, tuan-tuan dan puan-puan, yang keluar universiti, osak akhlak dia. Ada start kerja, dapat pegang duit banyak, jadi jahat. Dan last kali, terima kasih Qawi Hamid. Last kali, hijrah daripada hidup kepada mati. Mati bukan berakhir sebuah kehidupan, tetapi mati berakhir bermula sebuah kehidupan yang lebih panjang dan baru. Hidup kepada mati, itu hijrah yang terakhir. Ramai orang tak nak hijrah ni, tetapi hidup sahabatnya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Alright. So, saya doakan kita, Allah pilih mati dalam keadaan yang baik. Sebab mati dalam keadaan baik, Astaghfirullahaladzim, Datuk Seri Haji Syam. Jangan, Datin Seri baca ni, jangan cari pasal. Siap kau. Okey, terus lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Gini, kita dah cerita tu. Tapi bila kita nak berhijrah, macam mana cara dia, Ustaz? Kita dah bagi formula 5H. H pertama, hati kena kuat. Hati kena selalu doa pada Allah. Kita dah bagi formula-formula untuk kuatkan hati. H yang kedua, kita dah cerita tentang hampiri orang-orang yang positif. Hampiri orang-orang yang berjaya. Hampiri orang-orang yang tenang. Hampiri orang-orang yang soleh. H yang ketiga, kita dah cerita tentang perempuan muslimin dan muslimat. Bagaimana kita kena hindari tabiat lama kita. Hindari negatif. Hindari orang-orang yang negatif. Hindari orang-orang yang suka mengajak kita kepada kejahatan. Hindari kawan-kawan yang suka menghasut kita buat ke dosa. Tak nak. Dan H yang ketiga, H yang keempat adalah tak lain dan tak bukan, tuan-tuan dan puan-puan, adalah hajat. Mesti ada matlamat. Tahun ni aku nak hafal Quran. Tahun ni aku nak hafal surah Waqi'ah. Tahun ni aku nak hafal surah Al-Mulk. Tahun ni aku nak hafal surah Al-Baqarah. Tahun ni aku nak hafal 7.
30 juzuk Quran. Tahun ni aku nak zikir istighfar 1000 kali satu hari. Tahun ni aku nak selawat satu hari 1000 kali selawat ke atas Rasulullah. Tahun ni aku nak belajar tentang hadis. Tahun ni aku nak habiskan kitab hadis Bukhari. Tahun ni aku nak sibukkan diri dengan kebaikan. Tahun ni aku nak sedekah setiap pagi subuh. Aku tak nak mati tanpa sedekah. Oh, nampak? Dia lain. Tahun ni aku nak dia macam kena ada hajat, iaitu matlamat. Tahun ni aku nak kumpul duit, nak buat korban untuk tahun depan. Tahun ni aku nak kumpul duit, nak melakukan umrah tahun depan. Tu dia, kena ada hajat, matlamat. H yang terakhir, iaitu hijrah. Hijrah kalau kita tak boleh duduk kat Gombak, hijrah ke Ampang. Kalau kita tak boleh duduk Ampang, hijrah ke Kelang. Kalau tak mampu duduk Kelang, Kelang ni ramai pula. Dia punya geng-geng semua kenal dia. Maka hijrahlah ke tempat lain. Yang tempat itu adalah tempat orang-orang beriman kepada Allah Ta'ala. Suasana. Kalau dah tak boleh dah, semua tempat kita dah tak tahan dah, kita hijrah ke Madinah. Tempat orang tak kenal kita. Mungkin kat situ kita boleh muhasabah diri kita, kumpul kekuatan untuk tulis diary-diary kehidupan yang baru. Wallahu a'lam. Sorry Alright, here we go. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Habis, selesai. 5H untuk hijrah. Sekarang kita cerita hijrah diri. Bila sebut hijrah, iaitu berpindah menjadi lebih baik. Dan jangan lupa satu lagi, iaitu diri. Diri terbahagi pada 3. Pertama, roh. Kedua adalah tubuh. Yang ketiga adalah mental. Saya dah cerita roh dan mental. Sekarang saya nak cerita besok minggu depan kita akan kupaskan pasal jasad pula. Tubuh. Ulang balik, diri terbahagi pada 3, roh, jasad dan juga mental, akal. Roh, jasad, akal. Roh, physical and mental. Alright, here we go. Kita terus lagi. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, terima kasih Pak Long Syarani. Pak Long, Abah teruk juga tu. Doakan Abah. Terima kasih Pak Long. Kena. Okey geng. Terima kasih. Saya suka tengok tuan-tuan bersiraturrahim pagi-pagi ni. Tolong like seorang lagi sahabat, iaitu Dr. N. Dr. N ada kat situ. Tuan-tuan tolong like Dr. N. Okey, Dr. N, siapa nak khidmat, counselling, nak motivasi, nak jadi orang yang hebat, kita kena bercampur dengan orang-orang yang hebat. Antaranya Dr. N, pakar motivasi, kaunselor, dan juga dia juga seorang psikologis, insya-Allah. Okey, tuan-tuan, mana orang Kelantan ni? Mana orang Kelantan? Mana orang Kelantan? Orang Kelantan siapa hot ni? Nohani Effendi, itu juga seorang profesor, tuan-tuan. Kak Ji ada tak begini, Kak Ji? Kak Ji rindu ke Kak Ji lah. Teringin makan buah tin sebab semalam tengok ada ada apa? Ada orang cerita pasal buah tin kat Janda Baik. Alright, Dr. N. Tolong Dr. N. Alright, here we go, gang. Tuan-tuan dan perempuan, Kak T. Terima kasih Kak T. Siti Khatijah Nordin, Siti Casey, Sania. Alright, thank you Kelantan. Ramai Kelantan. Hari ni kita ceramah kecek Kelantan. Alright. Hari ni kita disponsor oleh namanya Nurliza binti Muhammad Saleh. Alright. Rancangan kita. Okay, thank you tuan. Kita tak nampak lagi dia masuk. Okay, let's go. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kesihatan mental. Kesihatan mental ni penting. Dia ada banyak teknik dia. Ada yang teknik kalau kita kena panic attack, macam mana tarik nafas. Itu saya tak nak cerita. Itu dah boleh dapat daripada laman web KKM. Tuan-tuan Google pun boleh dapat. Apa semua senaman. Dia ada pertama bernafas. Kedua bersenam.
Ketiga, beriadah. Keempat, berkongsi. Kelima, dia ada 10 B. Itu dia. Bernafas, berurut, apa semua, berkongsi, support group apa semua. Saya dah cerita semalam, kalau nak kekuatan mental sebelum kena penyakit mental, tak lain dan tak bukan, baca. Baca olehmu. Tubuh Hamka beritahu, walaupun dia dalam penjara, tapi dia bisa tenang. Kerana apa? Kerana dia masih ada peluang. Baru di penjara, bukan di neraka. Nampak? Maksud Pak Hamka, walaupun di penjara, belum tentu dalam penjara itu orang jahat. Yang orang jahat kat luar ni punya ramai. Belum tentu orang yang tak di penjara, tak ke neraka. Faham Faham kau punya maksud? Belum tentu orang yang dipenjara atas muka bumi ni, dia ke neraka. Dan ada seorang kawan saya nama dia Cik Razi, dia beritahu saya, dia masa di Istek dulu, dia beritahu gini, ada orang, dia dipenjara, tetapi mindanya mengembara. Contoh, bila tubuhnya terpenjara, dia rajin membaca. Mindanya ni. Cuba tengok Nelson Mandela. Bagaimana dalam library mereka, dalam penjara dia membaca lebih daripada 1000 buah buku. Menyebabkan otak dia berkembang, minda dia berkembang, minda dia bebas. Selepas dia dibebaskan daripada penjara, bayangkan dia menjadi presiden. Iaitu, presiden mana? South Africa. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya dah kata, kumpulkan kekuatan. Baca olehmu. Dan sebaik-baik kawan adalah Tuhan. Sebaik-baik teman adalah Al-Quran. Baca Quran. Every morning baca Quran. Cuba baca. Tak banyak, sikit. Alif, Lam, Mim. Okey, cukuplah. Besok zalikal. Boleh. Dia ada khasiat dia. Ada mukjizat dia. Ada kelebihan dia. Okey, habis selepas baca tuan-tuan, kita beritahu apa semalam? Kita beritahu apa geng semalam? Selepas baca mengumpul kekuatan, kita beritahu apa? Siapa ingat nota semalam? Kena pergi solok. Alah. Okey. Tolong like Dr. N. Dia tulis Dr. N je. Alright. Okey, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita terus Saya nak bawa satu kisah. Bagaimana doktor, saya dah cerita sahabat saya Haji Solikin, bagaimana dia dimasukkan karantin COVID dan dia baca Quran. Bila dia baca Quran, dia seorang-seorang dalam bilik, dia baca Quran. Lepas tu dia tersedar, rupa-rupanya dia akan seorang-seorang dalam kubur nanti. Dan Al-Quran adalah sebaik-baik teman. Dia baca Quran. Yang kedua tuan-tuan, berbicara, bersembang dengan orang, berkongsi dengan manusia. So bila kita nak berkongsi, kita kena ada budi bahasa, berbudi bahasa. Bila kita berbicara, budi daripada hati, bahasa di lidahnya, di lisannya. Ingat, lisan apa dia tuan-tuan? Lisan tak lain dan bukan lidah dan tulisan. Jaga. Jaga hati, jaga lidah dan tulisan. Tulisan hari ni kecam orang. Saya dah beritahu, ubah hati. Jangan kecam orang, tapi kesian pada orang yang kita kecam tu. Sebenarnya dalam masa yang sama, kita kesian pada kita. Sebab pahala kita sedang transfer ke sana. Ingat bidalan saya ni. Kalau di dunia ni, kita tolong like seorang lagi tuan-tuan, sahabat saya ni, iaitu Haliza Abdul Halim, lebih 20 tahun buat kerja-kerja amal. Hari-hari, bukan stop, hari-hari buat kerja amal. Tolong like Haliza Abdul Halim. Tuan-tuan siapa yang nak menyumbang kat dia pun boleh. Zian, cuy ini. Astaghfirullahaladzim.
Astagfirullah. Hari ni tuan-tuan dan puan muslimin, saya kalau sebut kalkulator ni sebab semalam saya keluarkan satu post. Post saya itu saya cakap, kalau kau cepat terasa dengan Facebook, dengan Instagram, dengan ni orang post, kita post pasal makanan, terasa. Orang sekarang ni tengah susah, kau post pula pasal makanan. La ilaha illallah. Lepas tu kita post pasal minuman, Starbucks ke apa semua. Oh, dia kata orang tengah susah ni, apa post macam ni. La ilaha illallah. Orang post gambar kenangan cuti dekat Amerika Syarikat. Oh, kau post orang jadi Amerika, kau tengah kaya, kau tak fikirkan perasaan orang kat Ian Kedah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia cepat sentap, cepat terasa. Saya kata, tak payahlah. Tak payahlah kau pakai. Kau tak payahlah pakai handphone. Tak payahlah ada Facebook. Tak payahlah ada Instagram. Lebih baik yang patut kau buang je handphone kau. Kau pakai kalkulator. Kalkulator ni benda yang benar. Lagi satu benda yang benar adalah mesin timbang berat badan. Dia tak pernah menipu. Berat mana kau macam itulah dia. Dia akan bercakap benar. Itu adalah kebenaran. Dah cukup. Geng, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Let's go. Okay. Selepas kita membaca, kita bersembang, berbicara. Tapi cara kita berbicara jangan menambahkan masalah. Kita bersembang dengan suami, tengok masa yang sesuai, waktu yang sesuai. Kena ada. Dan cara kita bercakap, intonasi suaranya kena baik. Cakap, cara bercakap. Dan masa dan intonasi. Masa kena tengok sesuai. Tengok suami kita stres je. Minta izin dulu. Bang, boleh kita bersembang? Sembanglah. Tapi benda ni berat sikit bang. Beritahu. Jom cuba apa masalahnya. Jangan ambil masa lama sangat. Bersembang. Bang, macam ni. Saya sebenarnya ada sesuatu nak cakap. Suami dah besar kan biji mata. Apa dia? Suami kita, nasib lah kau dapat suami macam tu. Apa hal? Apa benda? Kan? So, kalau dapat macam tu, sabar je lah. Bang, macam ni. Saya apa? Saya sebenarnya bang, saya penat 2-3 menjak ni. Saya letih. Saya penat buat kerja rumah seorang-seorang. Abang boleh tak balik rumah? Seluar jin tu abang sangkut elok-elok boleh tak? Saya betul-betul penat. Oh, itu je. Itu je bang. Tak ada apa-apa. Oh, okey. Abang minta maaf itu dia. Kalau abang tak boleh buat juga seluar jin angkut tu, abang carilah. Cari apa? Carilah pembantu rumah, tolong saya. Oh, ingatkan carikan madu. Astaghfirullahaladzim. Saja je pagi-pagi Ahad ni kita bagi panas sikit. Bila panas, orang perempuan panas, blood circulation dia akan lancar, jantung dia akan sempurna. InsyaAllah dia akan sihat. Okay, geng. Let's go. Sorry. Joke. Okay, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita teruskan lagi. Alright. Selesai. Lagi satu, untuk dapat kesihatan mental, baca, berbicara, kongsi. Orang yang banyak membaca, bicaranya jadi sedap dengar. Orang yang banyak membaca, bahasanya sedap. Orang yang banyak baca, hati dia, budi dia jadi best. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketiga ni penting. Iaitu, ni yang aku nak cakap ni. Ketawa. Untuk dapat kesihatan mental, kita kena ketawa. Kena pandai berjenaka. Kena pandai, dalam Islam kita panggil mawardah. Berkasih sayang. Alright? Seronok. Gelak ketawa. Kegembiraan. Kebahagiaan. Okay? Kena gelak. 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 Kadang-kadang ada orang gelak dengan kutuk orang.
Dia suka. Dia jumpa orang, dia bahan orang. Ini tak apa bagus. Sebab dia telah membuli. Dia dah membuli seseorang. Tapi kalau orang tu okey, lepas tu dia boleh balas, boleh gelak. Macam kadang-kadang kita orang bikers, kita orang suka bahan seseorang. So, bila kita bahan, kita gelak. Okey, seronok. Jok, itu tak dikira mengumpat. Itu dikira mengutuk. Alright? So, relax. Gelak. Gelak ni akan menyebabkan kita happy. Kenapa kau kena stres 24 jam? Bincang benda berat. Kalau kita bincang benda berat, adakah benda tu boleh selesai masalah? Tak boleh. Jok kena buat kelakar. Kena buat ni. So, bila kita gelak, ketawa, Mak Saleh panggil apa? Sam, semalam, kata dia apa? Ketawa adalah sebaik-baik medicine. Itu dia. Ketawa, gelak, enjoy. Itu dia. Rugi, ketawa. Sedih, ketawalah. Yang muka ketat je. Rugi. Hari ni baru letak balang air, tiba-tiba hujan curah. Bila hujan curah, Allah. Jangan sedih. Siapa nak beli air sejuk-sejuk jual ni? So kreatif. Jangan jual air sejuk je. Apa salah jual air panas? Ataupun air ni. Orang masa hujan. Ustaz, susahlah Ustaz nak buat air panas. Dah buat belum? Mana tahu. Orang naik atas lori kan. Jual air sejuk. Jual juga air panas. Teh tarik madu. Mana tahu kan teh tarik madu tu kan yang berbuih. Macam tu. Gelak. Kadang-kadang ada orang. Kadang-kadang isteri kita ni sebelum kahwin. You ni kelakar lah. I suka. You pandai buat lawa. Sweet lah you ni. Lepas kahwin, dah lama kahwin, kita buat lawak. Bini kita tak faham. Apa awak ni? Si melawak je. Dah, susah. Namun, lelaki teruskan melawak. Suami teruskan melawak. Kadang kita berlawak dengan isteri kita tak faham. Kita faham. Tapi ada orang lain faham. Mungkin Zaini, mana Zaini? Zaini selalu gunakan perkataan tu. Mungkin ada orang lain faham. Gelak lah. So please, ketawa tuan-tuan. That's why ketika saya kena cancer, please do something. Tengok TV, tengok movie. Bagaimana saya kata, movie juga, saya recommend satu movie tuan-tuan. Tuan-tuan type benda ni. Etrogul. Type. Macam mana ejaan dia? Dia ni pahlawan yang menyebabkan ialah sempena hari kemerdekaan ni. Tuan-tuan cari Etrogul. Cari dekat YouTube. Nama filem dia Etrogul. ERTUGRU. Dalam bahasa Turki, Ertugrul. Dia bahasa Turki. Tak balik semula. Ertugrul. Ataupun Ertugrul. ERTUGRUL. L. Last kali L. Betul Sal Malik. Ada L. Tuan-tuan layan benda ni. Waktu PKP. Waktu tak ada duit. Tuan-tuan tengok hidup susahnya bangsa Turki. Dan akhirnya Turki berjaya memerintah 3/4 daripada dunia akibat Islam. Bila nak menegakkan Islam, tuan-tuan tengok. Ertugrul. Thank you so much. Ertugrul. Okay. Cuba tengok cerita tu. Bagaimana dia membangun. Ertugrul ni siapa? Bapa kepada Osman. Osmaniyah. Ada L. Ertugrul. Tuan-tuan ada tengok saya punya Ertugrul. Musim-musim kemerdekaan ni tengok. Dia tak banyak episod dia. Tapi kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan akan ni. Tuan-tuan tengok kat YouTube ataupun next week, tuan-tuan boleh lajukan bila part-part yang tuan-tuan tak suka.
Cari. Dia ada part 1, part 2, episode 1, episode 2, episode 3. Atrul ni sejarah. Tu dia. Aminah. Tolong like Umi tulis tu. Aminah Nozari. Tolong like. Tu dia. Type kat tu. Tuan-tuan akan tengok. Tuan-tuan tengok macam mana umat Islam ni boleh memerintah dunia. Tengok kat situ. So dia akan berkembang movie kita. Ustaz, nak macam mana? Rumah pun tak ada Astro, YouTube pun tak ada, Wi-Fi pun tak ada. Ya Allah. Please. Di zaman moden, tuan-tuan, kena ada benda tu. Kena ada. Orang cerita, kalau ada orang jadi sentak, orang nak makan pun susah. Suruhnya langgan. Ada Wi-Fi. Jenuh lah kamu. Jenuh. Sometimes tuan-tuan dan perempuan, dia ada 500 series setakat ni. Tapi Hani Khatijah, percayalah cakap saya, bila kita tengok tu, dia akan berjangkit. Part 1, part 2. Sebab hero dia handsome. Kau percayalah. Turgut handsome. Ertugrul handsome. Macam saya ni tahap-tahap ada seorang kawan dia. Best. Memang best, tuan-tuan. Okey, Kak Teh, silakan Kak Teh. Kak Teh janganlah minta maaf, sedih pula saya dengar. Jalan jangan berundur diri. Tak apa. Okey dah. Okey, betul Sam, betul. Betul. Anita, amboi Ustaz, hero handsome. Betul handsome. Kau percayalah. Kau tengok, kau nak tengok suami kau pun malas dah. Dia, itulah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat. Tahu tak asal-usul cerita Ertugrul? Ertugrul ni, dia gini. Kisah dia, bagaimana parti Islam, AK, dia ada apa, saya lupa, parti Erdogan, Presiden Turki sekarang ni, Erdogan ni, dia bila dapat je kuasa memerintah Turki 3 penggal, dia memerintah, dia boleh menang 3 penggal. Sedangkan asal usul Turki ni satu bangsa yang memerintah dunia. Tapi macam mana asal usul dia? Itu dia. Daripada filem Ertugrul. Okey, dan kemudian ni tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, apa yang berlaku tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Apa ni Azhar Jong? Tampal poster muka hero kat muka suami boleh Ustaz? La ilaha illallah. Kau pandai buat joke. Gelak. Astaghfirullahaladzim. Sia-sia tampal poster. Okey, geng. Apa berlaku tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Dia gini. Bila kita tengok cerita tu, Erdogan, dia dapat jadi presiden. First dia kerja yang dia buat, dia kata, kena kuatkan. Betul, Al-Arabi. Betul. So, apa berlaku tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Aminah Nur Zifah Ismail, tolong like tuan-tuan. Tolong like. Ini nak cakap anak murid tak boleh. Kira umi saya lah. Umi saya dekat Masjid Negeri, Masjid Sultan Salahuddin. Setiap bulan saya ada kuliah kat sana. Sekarang dah tak ada dah. Allah, rindunya nak kuliah balik. Saya ada kuliah bulanan dekat Masjid Negeri Shah Alam ataupun Masjid Negeri Masjid Sultan Salahuddin tiap-tiap bulan. Dah berapa ni lah, COVID ni nak buat macam mana. Okey geng. Bukan. Dia Netflix ataupun YouTube. Tuan-tuan boleh cari di YouTube ataupun ni. Okey geng. Start hari ni. Siapa dah start, besok cerita kat saya. Bagaimana kita dengan keadaan stres, macam ni apa semua, tengok cerita tu. Bila tengok cerita tu, kita mengembara dan membangkitkan semangat juang
Semangat juang. Kalau susah, dia orang susah. And then tuan-tuan akan tengok satu slot, satu episod, bagaimana orang-orang Kristian, tentera-tentera salib, dia hantar virus. Tu kena tengok apa yang berlaku hari ni. Dia hantar virus. Tengok, kena faham. Kambing mati, orang sakit. Kenapa, macam mana kena ada kuarantin. Tengoklah. Kau nak tahu hero dia yang pertama sekali. Awal-awal tu dia, episod dia hentak. Dia buat pedang. Tu, tengok lah. Yang laki-laki, bukan aku tak cakap. Memang kalau korang tengok, korang akan tengok Halimatun. Perempuan Turki kan ramai cantik. Sebelum kahwin, lepas kahwin dia orang berisi. Okey dah. Dah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, let's go. Tengok ni untuk kita betulkan otak kita, dapat kekuatan mental yang jelas. Okey geng? Tengok. Pagi-pagi tengoklah Quran Hour dulu. Tengok Quran Hours. And after that, tengoklah tu. Okey? Tak payah tengok Turki. Tengok Turki. Beralih lah. Orang Islam beralih daripada Korea. Korea lembek bro. Hero Korea lembek. Betul aku cakap. Malas cerita. Dalam filem je lah. Dalam filem kau nampak cantik. Real fight lain. Real fight. Saya pernah fight. Masa saya masuk pertandingan free fight martial art. Saya pernah fight tuan-tuan. Dengan Korea. Dia kata dia ada 3 dan black belt. UAE, biasalah UAE. Saya kalau UAE tahulah free fight, lepas tu due tournament. Kita akan buat pertandingan fight Russian. Russian dia ada free boxing, MMA, UFC, semua belaga lah. Dam. Hari ni insyaAllah saya jumpa kawan saya nama dia Rumi balik. Hari ni dia akan ajar saya berlawan pedang. Alright. Okay. Oh, jangan nangis, Umi. Jangan cerita kat sini, Umi. Jangan cerita kat sini. Umi cerita, alamak, nanti. Tengok Astrol, okay? Layan. And you speed. Kalau kita rasa nak cepat, speed. Okay? Drama Melayu best tak, Ustaz? Aku kalau cakap, jaga hati lah. Kalau saya cakap, saya jaga hati. Okay, kalau saya nak cakap, saya jaga hati. Bukan daripada hati. Kalau saya cakap daripada hati, mati dia orang dengar aku cakap. Saya start Imam Manan lah. Kalau nak layan cerita Melayu, ada Imam Manan kan. Ada ni. Kita kena tengok juga drama Melayu. Pelakon-pelakon Melayu kita bagus. Cuma skrip dia tu kena tu ada. Kena buat betul-betul. Tapi kalau movie dah semakin bagus. Movie di Malaysia ni bagus. Tuan-tuan cuba tengok movie Geran ni pasal tanah macam mana dia orang fight is very good. Cara dia orang fight. And then silat. And then hero kalau saya minat Emma Manan, Airil, wow. Andy Lala. Apa ini? Lepas tu Abadul lah. Saya minat lah yang Jihan pula, Zizan. Jihan tersedar kau dengar Lepas tu banyak lah. Dan saya minat. Dan saya tak minat filem lawak. Zulariffin bro. Zulariffin. Tu, sebab diorang it's not easy berlakon tuan-tuan. Saya berlakon, saya dibagi skrip untuk hafal sikit pun susah. Siapa ni? Orang yang boleh bawa pelbagai karakter, saya minat. Okay? Care is the most beautiful words which make life richer. Stay safe, healthy, happy. Thank you, Zakia. I like you. Okay, I like your words. Alright, thank you. Drama, cerita sama, rebut perempuan, guna emosi. Okay, jangan kutuk gitu. Saya dah ajar, jangan kecam.
Sikit-sikit dah, jangan kecam dengan kejam. Boleh, saya nak minta filem sejarah. Saya suka ada seorang tu, Elis apa? Dia ada buat filem Raja Haji, Emma Fatimah ada buat Tiga Puteri, Puteri Gunung Ledang. It's okay. Buat. Mungkin tuan-tuan tak tahu, anak saya tuan-tuan seorang, dia ambil filem tau. Anak saya ambil filem, diploma, degree in filem dekat ITM, UITM. Ya kan? Saya suruh. Dan saya okey je, tak ada masalah. Tapi agama kena kuat. Agama kena kuat. Hindustan lah, Khairul Anwar. Apa belalah kau, Hindustan. Hindustan punya zaman dah habis, bro. Habis dah. Orang dah pandai. Orang tak nak tengok cerita Hindustan. Orang tengok Korea. Korea pun terlalu tak ada semangat. Yelah, saya tahu. Saya pun layan juga cerita-cerita Korea ni. Tapi kena pergi tengok Ertugrul. Erdogan, dia spend berapa juta, tuan-tuan, untuk bangunkan Ertugrul ni semata-mata untuk apa? Untuk membangkitkan orang Islam bangga dengan Islam. Ertugrul ni, tuan-tuan, asal-usul Erdogan, dia Datuk Bandar. Tapi dia masuk pilihan raya. Dan kemudiannya apabila dia berjaya, tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh mengubah daripada sistem sekular yang orang perempuan dekat Turki tak boleh, kalau tak boleh pakai tudung, masuk parlimen, kena halau. Lagi dahsyat daripada parlimen Malaysia ni. Parlimen Malaysia ni okey lagi lah. Tapi parlimen yang paling dahsyat Turki, kalau ada orang perempuan pakai tudung, kena rentap, kena halau, kena ni. Orang Turki boleh pakai tudung, boleh, tapi kena pakai skirt. Bayangkan tu, masjid dia orang ditukar jadi museum. Azan dalam bahasa Turki. Kemudiannya pelan-pelan. Dan kemuncaknya bila Erdogan menjadi apa? Astaghfirullahaladzim. Apa benda korang? Astaghfirullah. Saya merayu lah. Daripada korang tengok sinetron petang-petang tu, tukarlah cerita yang... Okay, sekejap. Ertugrul. Okay. Dah. Hijrah diri. Daripada tengok cerita-cerita yang tidak membangkitkan semangat juang umat Islam, tengoklah cerita Ertugrul untuk membangkitkan semangat juang umat Islam. Okay? Saya merayu ni, pesakit kanser. Please, before you die, please, tengok Ertugrul. And then dia akan bangkitkan semangat. Fight. Further fight. Never ever give up. Never ever surrender. When you have right mind, even you in your bed, dia akan membangkitkan minda kita. Tuan tahu tak, saya tengok masa saya tengah kemoterapi, rasa badan dah tak larat dah. Dah gigil-gigil lah. Saya tengok rancangan apa? Saya tengok dekat handphone saya, MasterChef. Saya tengok resepi-resepi yang dibuat oleh Gordon, Jimmy. Dia melancung ke luar negara and then belajar resepi-resepi tersebut. And then dia olah dalam resepi yang baru. You know what? Pesakit kanser, kena kemo, air liur tak ada, bibir pecah, selera tak ada. When you don't have selera, you don't have life. Kalau kita tak ada selera, kita tak ada kehidupan. Kena ada selera. And then bila kita ada selera, kita kena slow down kan, control dia. Jangan makan nasi banyak, jangan ambil gula. Ambil gula tu untuk pembuka selera saja. And then baru minum air putih. Air putih pula kena sejuk. Ini saya akan cerita pada minggu depan. Sorry Hijrah diri berakhir bahagian part 2. Iaitu apa? Hijrah mental.
akal. Supaya akal jadi lebih hebat. Saya dah cerita pasal Quran, saya dah cerita pasal counseling sikit, berbicara, berkongsi, ketawa. Tapi kali ini kita cerita pasal filem supaya kita dapat alihkan paradigma pemikiran kita, ajakkan paradigma untuk jadi orang yang boleh santai. Santai dalam ilmu psikologi dipanggil me time. Me time. Meraman. Man dah cerita lama lah. Zaman aku. Apalah kau, Khairul Noah. Okay, Master Chef. And then sometimes you should tengok siapa ni, benda-benda yang joke untuk anjakkan paradigma kita. Sometimes to be joker, you must be genius. It's not crazy all the time, but you should have a genius team. Genius. Betul. That's why pelawak-pelawak mereka kena banyak membaca. Okay, gang, itu saja daripada saya. Besok kita akan cerita tentang kanser. Kita akan cerita tentang bagaimana fizikal kita untuk fight cancer. Sikit-sikit lah. Fizikal ni adalah tubuh adalah amanah daripada Allah. Jangan hianati amanah Allah. Okey, geng? Tulis sikit, geng. Tubuh adalah amanah Allah. Jangan hianati amanah Allah. Okey? Saya akan cerita banyak benda. Okey? Itu saja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah. Yang buruk adalah kerana kejahilan saya, keburukan saya. Banyak cakap, banyak dosa. Saya minta maaf. Love you all. Take care. Fight this fight. Never give up. Allah akan ada. Sorry merepek sikit hari ni.